Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Anda
Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM 47 malam, masih bersama kami Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, di mana sahaja destinasi anda di waktu ini, terima kasih terus memilih Radio IKIM sebagai pilihan utama anda dan juga menjadi radio nombor 1 pilihan rakyat Malaysia. Syukur. Dan pastinya di petang ini sahabat pendengar dah pun sama-sama nak menantikan rancangan yang kita bawakan di setiap hari Khamis petang, iaitu rancangan Imanuna yang akan kita sama-sama bincangkan berkaitan dengan sudut akidah iman kita, iman kami semua. Ya, insya-Allah. Rancangan Imanuna, iman kami, insya-Allah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang akan membincangkan petang ini tentang tajuk mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mati, pekak, buta atau bisu. Ya, kita akan terus rujuk dengan kitab Al-Aqidah Al-Sughrah dan juga seperti biasa kita bawakan di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama tonton secara langsung di situ. Ya, dan untuk para pendengar, untuk anda yang ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 2904 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Nantikan bersama-sama rancangan Imanuna seketika nanti. Kekal bersama IKIM. Rasulullah Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah, kasihmu ya Allah khairil bariyah, alaihi salawatullah wa salamullah. Pada setiap umat manusia Allah utuskan Rasulnya, Rasul pembawa risalah, ajaran yang Maha Esa. Betapa untungnya kita diutus yang teristimewa, sebaik-baik manusia, rahmat bagi alam semesta. Rasulullah Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah, kekasihmu ya Allah alamal huda, alaihi salawatullah wa salamullah. Jika pernah kita menduga apa itu cinta sebenar, adakah ia bisa dirasa, adakah ia bisa dicita? Janganlah lagi kita berduka, Rasulullah telah mengajar, mendidik kita semua mengenal cinta sebenar. Rasulullah Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah, kekasihmu ya Allah Habibul Wasilah, alaihi salawatullah wa salamullah. Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah, kekasihmu ya Allah Habibul Anbiya, alaihi salawatullah wa salamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat, daripadanya lupalah dia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Dan dia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu bagi sementara waktu, sungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ayat ini walaupun mengkisahkan perangai orang-orang yang kufur kepada Allah, tetapi bila kita lihat dalam-dalam, terkadang-kadang ia juga berlaku kepada orang yang beriman, iaitu sikap lupa diri dan lupa Tuhan. Seringkali apabila kita dalam keadaan susah, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup bangun malam, bertahajud, solat hajat dan sebagainya. Kita merayu, merintih, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dan dilepaskan daripada kesusahan tersebut. Tetapi sebaik sahaja kita tenang selepas gawat, sihat selepas sakit, kenyang sesudah kebeluran dan sebagainya, sepantas itu kita lupa kepada Allah Ta'ala. Secepat itu kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu janganlah kita bersikap seperti ini. Allah SWT itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah tanpa syarat. Sama ada senang maupun susah, sihat maupun sakit, kaya maupun miskin, tidak boleh mengubah pegangan dan akidah kita. Tidak memberi kesan kepada kualiti ibadah kita yang sewajarnya, makin kita tingkatkan. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah anda kembali lagi bersama Destinasi IKIM bertemankan saya Syafiq Saleh. Dan kita berada di hari Khamis petang ini. Seperti biasa, kita akan terus bawakan lagi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Dan seperti biasa, kita sedang membawakan secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton dan juga dengarkan di situ. Okey? Dan mengalu-alukan kehadiran tetamu kita seperti biasa rancangan Imanuna. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah, kaifa haluka ya Syafiq? Baik, saat khabar? Khabar baik, bil khair. Masya-Allah kan. Tumpang semangat. Mohon ajar selamat hari raya maaf zahir batin. Allah. Aidukum mubarak sa'id. Amin ya Allah. Terima kasih juga untuk Doktor dan juga salam Syawal, salam Aidilfitri untuk Doktor juga dan juga ahli keluarga semuanya. Alhamdulillah ya Doktor. Dan kita terus Doktor untuk sambung kembali pada minggu ini menerusi rancangan Imanuna Iman Kami, dan seperti biasa kita bawakan perkongsian ini menerusi rujukan kitab kita Al-Aqidah Al-Sukhra untuk sama-sama kita hayati insya-Allah. Dan petang ini dah pun ada perkongsian tajuknya. Insya-Allah kita nak bincang dengan tajuk mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu mati, pekak, buta atau bisu. Ayuh Doktor, kita nak mulakan dari sudut perbincangan kita pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Pada yang terhormat saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap asatizah para alim ulama yang berada di luar sana, wabil khusus pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna di petang hari Khamis, setiap Khamis pukul 5.15 petang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih dapat meneruskan pengajian ini walaupun dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini. Kita harap insya-Allah kita sentiasa diberikan kesihatan dan sihat wal afiat fi dini wa dunia wal akhirah insya-Allah. Dan juga selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syafaat uzma beliaulah kita berharap kelak, dan dengan inayah dan juga doa keberkatan pangkat beliaulah kita semua berharap insya-Allah kita dijaga di dunia ini dari segala penyakit ataupun wabak dan lain-lain. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, hari ini kita akan meneruskan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat mustahil ini seperti yang telah dibahaskan pada minggu lepas, iaitu sifat mustahil jahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meneruskan pengajian kita pada muka surat 51 untuk cetakan yang berada di tangan saya ini, muka surat 51, di mana muallif berkata wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumi ma wal mautu was samamu wal ama wal bakamu. Yang bererti, telah berkata muallif rahimahullah, dan begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat jahil dan apa yang seumpama dengannya dan dengan apa yang telah dimaklumi, dan ini kita dah bahas segala-galanya pada minggu lepas. Dan selanjutnya kata muallif wal mautu was samamu wal ama wal bakamu, dan juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu bersifat dengan sifat mati, tuli, buta dan bisu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita mulakan pada pembahasan sifat mustahil yang pertama kita sebutkan tadi, iaitu sifat buta. Berarti apa? Allah SWT sifat mati, iaitu sifat mati. Apa yang dimaksud dengan mati di sini? Jadi muallif menjelaskan ataupun pensyarah-pensyarah kepada kitab Ummul Barahin yang terkenal ini berkata wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-mautu, begitu juga mustahil bagi Allah SWT bersifat mati, wa huwa diddul hayati, lawan mati ini adalah sifat lawan bagi hayat. Jadi Allah SWT sifat penghidup, berarti dia hidup. Sifat lawan kepada penghidup itu adalah mati. Mati ini lawan kepada hidup lah. So apakah definisi mati? Wal mautu inda ahli sunnati. Jadi mati menurut ahli sunnah wal jamaah, bila disebut mati, mayit atau maut, adalah sifatun, sebuah sifat wujudiyatun yang wujud, qaimatun bil mayyiti, iaitu sifat ini berdiri pada zat mayit tersebut. Tumkinu ru'yatuha, yang boleh dilihat, kerana mati ini wujud tapi dah mati. Maksud dia wujud tapi dia tak ada hayat lah. Dia lawan kepada hayat. Berarti yumkin atau tumkinu ru'yatuha, boleh untuk melihatnya, boleh melihat kematian tersebut, boleh melihat jasad itu mati. Seperti kita hidup lepas kita mati, boleh dilihat oleh orang yang hidup. Tamna'u ittisafuhu bil idrak. Yang apa? Yang mana tamna'u, dia akan mencegah untuk bersifat dengan sifat idrak. Berarti apa? Orang yang mati, dia terhalang, tercegah untuk bersifat dengan sifat idrak. Berarti dia tak boleh dia tidak boleh ada idrak. Idrak ini adalah sifat hidup yang boleh melihat. Contoh dia boleh idrak ni boleh menemukan, boleh mengetahui, boleh merasa, boleh itu nama dia idrak. Panca indera lebih kurang macam itulah kita kata. Yang mana zat yang mati itu dia akan hilang sifat-sifat idrak tadilah. Sifat idrak tadi. Berarti ini adalah definisi mati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam erti apabila kita melihat seseorang itu mati, maka dia akan hilanglah bagi dia sifat idrak. Maka kita
boleh melihat dia adalah zat atau dia adalah jasad zat yang berdiri atasnya sifat-sifat tadi. Iaitu apa? Iaitu dia wujud, dia sifat mati itu berdiri pada jasad yang telah mati, yang kita dapat lihat bahawa dia telah mati. Berarti dia adalah sifat yang wujudiah, yang wujud pada khariji. Dalam hal ini dia lawan kepada sifat hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukan mati. Dia adalah hidup, hayyun. Jadi Allah SWT hidup, zat yang maha hidup. Dalam arti apabila kita kata Allah SWT maha hidup, dia tidak mati. Berarti dia maha mengetahui, dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha berfirman dan segala-galanya. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sifat lawan kepada sifat hidup. Lalu sifat mustahil selanjutnya yang dibincangkan oleh ulama adalah as-samamu. Apakah as-samamu? As-samam ini adalah terjemahan dia adalah orang yang peka. Peka, somam. So somam ini berarti sifat lawan mustahil, berarti sifat lawan kepada sifat sama. Sifat sama. Sama ni apa? Iaitu maha mendengar. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dia ini peka. Dalam erti tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, akal tidak boleh menerima adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mati, itu yang peka. Itu impossible. Impossible. Tidak boleh diterima. Sebab itu ulama memberikan definisi. Apakah definisi kepada as-samam? Iaitu peka. Maka kata muallif, was-samamu inda ahli sunnati, adapun peka menurut ahli sunnah wal jamaah, sifatun wujudiyatun tamanna'u minas samai. Iaitu apa? Sebuah sifat yang wujud, dalam arti dia betul-betul wujud, yang mana dia mencegah untuk mendengar. Ini nama dia peka. Okey, hadirin wa hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita akan sambung penjelasan as-samam dan lain-lain sebentar lagi insya-Allah. Insya-Allah kita akan berehat seketika dan akan teruskan lagi pengajian kita pada petang ini. Yang penting anda terus kekal bersama di YouTube IKIM dan juga di Facebook IKIM. Ada soalan, ada pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti. Kita dah pun aktifkan sekarang. Taliannya 011-29004-004. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, kekal bersama Radio IKIM. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Imanuna Iman Kami bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan syukur kita masih lagi berada di ruangan ini, di rancangan ini untuk terus kita bincangkan dengan tajuk mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu mati, pekak, buta atau bisu. Doktor, kita nak sambung lagi Doktor untuk tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia kata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu was-samamu wa huwa diddus sam'i. Iaitu pekak ini adalah lawan kepada mendengar. Iaitu mendengar ini berarti sifat yang wujud berada pada zat yang mana dia mencegah untuk mendengar. Wal ama, dan juga buta, wa huwa diddul basar. Ama ini adalah buta. Buta ini adalah apa? Buta ini dalam erti dia ini tidak dapat melihat. Kalau bahasa kita terjemahkan macam itulah. Dalam definisi dia, wal ama indahum, sedangkan buta menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, sifatun wujudiyatun tamna'u minal absar. Iaitu sifat yang wujud yang mencegah untuk melihat. Ini adalah ama, buta. Lalu kita kena jelaskan, Ustaz, ini ialah Allah SWT memang tidak bersifat seperti sifat manusia. Dan ini sifat kekurangan. Maka macam mana mustahilnya buta dan pekak Allah SWT? Maka dijawab oleh ulama, dia kena jelaskan, wahadha ma'nahuma fi haqqil hawadis. Definisi yang diberikan oleh ulama yang saya bacakan tadi, itu adalah pada hak makhluk atau hawadis, iaitu zat-zat yang baru. Wal muradu bihi mahuna, sedangkan mustahil bagi dua-dua sifat ini, iaitu sifat ama dan basar, sifat samam dan ama, iaitu sifat pekak dan buta, yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ma yunafi sam'ahu ta'ala wa basarahu. Apa sahaja yang menafikan sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat basar Allah SWT, itu ternafikan. Maka itulah yang dimaksud dengan as-samam wal ama. Lalu ulama menjelaskan, berarti apa? Samam dan ama ini, iaitu pekak dan buta ini, boleh diklarifikasikan atau boleh dianggap ada dua perkara. Wahwa amrani, dia ada dua perkara. Ahaduhuma wujudus samami awil ama bil ma'na al-mutaqaddim. Iaitu mustahil bagi Allah adanya pekak ataupun buta dengan makna yang mustahil bagi makhluk tadi. Ini mustahil juga bagi Allah SWT. Dan tidak mungkin terjadi bagi Allah SWT. Kerana mustahil ni apa? Kita kena ingat definisi mustahil, iaitu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak boleh digambarkan di dalam akal kewujudannya. Itu namanya adalah mustahil. Wathani, yang kedua, ghaibatu ba'dil mawjudati anis sam'i wal basari al-qadimaini. Hilangnya, ghaibatu itu hilangnya, gaibnya sebahagian daripada perkara yang wujud, mawjudat ni, mawjudat anis sam'i wal basari al-qadimaini, iaitu bagi sifat sama dan basar yang kedua-duanya qadim, kedua-duanya sedia ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita ingat lagi, kita cuba recall balik, murajaah balik hafazan kita, pembelajaran kita
tentang sifat wajib bagi Allah SWT, iaitu sifat sama' dan basar. Apakah itu sama' basar? Sifatun qadimatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala, iaitu yang kashifu biha kullu mawjudati ala ma huwa bih. Kan kita ingat kan, iaitu apa? Suatu sifat wujud yang qadim, yang berdiri pada zat Allah SWT, yang dengan sifat itu tersikap segala-galanya, bukan dari tidak tersikap lalu tersikap. Maksud segala perkara yang wujud, Allah SWT maha melihat dan maha mendengar, dan tidak terluput walau apapun daripada perkara yang wujud ini dari sifat sama' dan basar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat sama' dan basar. Maka benda yang maujudat ini adalah ta'aluk bagi sifat sama' dan basar. Kan? Jadi sama' dan basar ini bertakluk dengan perkara yang maujudat. Lalu apabila mustahil bagi Allah SWT bersifat dengan sifat pekak dan buta, berarti juga menafikan, iaitu apa? Ghaibatu ba'dil maujudat, ghaibnya atau hilangnya atau tertutupnya atau terhijabnya, lebih kurang macam tu, terhijabnya apapun lah kita kata, yang akan ghaib atau yang akan tidak diketahui atau tidak didengarkan atau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini boleh kita rujuk seperti di dalam Al-Quran sendiri. Allah SWT berfirman, kisah, kalau tidak salah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dia berkata qala li abihi, iaitu Allah SWT menceritakan bahawa Nabi Ibrahim iz qala li abihi, dia berkata kepada ayahandanya. Tapi menurut ulama, abihi itu adalah bukan ayahnya tapi uncle dia, seperti dalam kitab Al-Anwar As-Saniyah, iaitu dia menjelaskan bahawa yang sahih, yang dimaksud dengan abihi di sini adalah bukan ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi kepada pakcik dia, uncle dia. Kerana bahasa Arab memang biasa memanggil uncle dan lain-lain dengan istilah abi, itu biasa. Seperti hadis iaitu ketika sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, yang mana ditanya apakah ayah dia akan masuk ke dalam syurga atau neraka, lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, abi wa abuka itu finnar, misalan dia, iaitu bukan dengan maksud abi itu bapaku tapi uncleku. Kerana apa? Kerana ayanda kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini adalah orang yang hidup di zaman di mana tidak ada wahyu. Apabila hidup di zaman di mana orang tidak ada wahyu, maka dia dalam ayat Al-Quran mengatakan bahawa Allah SWT tidak menghukum, mengazab mana-mana kaum hatta nab'atha rasulah, sehingga kami, iaitu Allah SWT, mengutuskan rasul. Dan Abdullah, iaitu ayanda kepada baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan ahlul fatrah kerana dia meninggal sebelum baginda SAW lahir sekalipun. Ini adalah fakta. Maka dia menjadi ahlul fatrah, dan ini majoriti ulama memahaminya seperti itu. Lalu di dalam ayat ini qala li abihi, telah berkata kepada pamannya, kepada uncle dia, kepada pakciknya, pakcik Nabi Ibrahim, ya abatiho, uncleku, oh pakcikku, lima ta'budu ma la yasma'u, kenapa engkau menyembah sesuatu la yasma'u, yang tidak mendengar, la yasma'u wala yubsiru, dan juga yang tidak melihat. Mengapa? Jadi dari sini dapat kita mengambil kesimpulan kenapa ada orang tidak menggunakan akal dia dan menyembah perkara yang mati. Menyembah pokok, menyembah berhala, menyembah yang tidak melihat dan tidak mendengar. Dan jangan kata tak, mereka ini bukan menyembah, mereka hanya menjadikan kiblat. Hakikatnya mereka tidak menyembah patung tersebut. Tak, mustahil. Kerana apa? Kerana di dalam kitab-kitab juga termasuk menceritakan bahawa golongan kafir Quraisy mempercayai ada sifat uluhiyah, ada sifat ketuhanan di dalam berhala-berhala itu. Sampai macam tu.
menganggap ada sifat ketuhanannya, maka jelas mereka menyembah berhala itu, dan itu adalah disebut di dalam ayat Quran, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kita adalah orang yang beriman, yang menggunakan akal kita. Kita tidak menyembah berhala, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat lagi Maha mendengar. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita ini, Doktor. Kita nak berehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Arah No Exchange mengucapkan Salam Aidilfitri kepada anda. Terima kasih atas kesetiaan anda selama 15 tahun bersama kami. Di Arah No Exchange, anda sentiasa dihargai sebagaimana kami menghargai emas anda. Kunjungi Arah No Exchange berhampiran dan rebut peluang memenangi hamper raya eksklusif kami. Salam Aidilfitri daripada Arah No Exchange, penerima anugerah The Brand Laureate World Halal Best Brands Awards 2020. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajbukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asal RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 0199992902 atau 018-353-0746 sekarang. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur kita berada di rancangan Imanuna. Iman kami, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita bincang dengan tajuk pada petang ini iaitu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu mati, pekak, buta ataupun bisu. Kita dah pun dapat soalan-soalan doktor. Namun kejap lagi doktor akan berikan respon soalan-soalan tersebut. Kita sambung sedikit lagi doktor untuk bicara tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan sedikit daripada bacaan ini, iaitu sifat mustahil selanjutnya, dan dia kalau tak salah adalah sifat mustahil yang terakhir daripada sifat mustahil daripada sifat-sifat ma'ani, iaitu al-bakam. Al-bakam ini apa? Al-bakam ni kalau bahasa Melayu dia adalah bisu ya. Tak boleh nak cakap. Bisu, iaitu dia tidak boleh nak cakap. Jadi bahasa ulama apabila mensyarahkan bisu ini, al-bakam, apa yang dikatakan oleh ulama, adamul kalami aslan. Jadi Imam As-Sanusi di dalam kitabnya yang berjudul Syarah As-Sughra,
Jadi Imam Sanusi sendiri sekarang ini saya pakai cetakan muhakkik yang terkenal iaitu Syekh Anas Al-Syarfawi. Dia mengatakan al-bakam huwa adamul kalami aslan. Apa yang dimaksud dengan adamul kalamil aslan? Iaitu ila asyara bihadza ila nafyil bakamin nafsani. Iaitu diisyarahkan dari sini iaitu menafikan iaitu bakam an-nafsi wa huwa fi syahidi. Kalau kita lihat secara syahid, apa yang boleh kita lihat, jadi ini dipanggil kiasu syahid ala ghaib, mengkiaskan dengan apa yang dilihat pada yang ghaib, adalah seperti tidak mampunya seseorang itu untuk mengungkapkan sesuatu alal qalbi di dalam hati dia. Idh bakamul lisani manfiyun bil mukhalafatil hawadis. Sedangkan wahwa qiyamu afati bil lisan tamna'u min izharil kalam nafsi. Jadi kalau digambarkan manusia seperti itu. Sedangkan Allah SWT of course dia tidak sama dengan manusia. Jadi kita bukan nak kata dia seperti itu. Inti dia tidak wujudnya kalam sama sekali. Yang ini biwujudi afatin, iaitu wujudnya afat, suatu kecacatan. Tamna'u min wujudihi, iaitu yang akan mencegah wujudnya kalam sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi maknahu as-sukut, juga mustahil Allah SWT itu sukut, dalam erti wa fi maknahu kaunuhu bil harfi wa saut, iaitu juga mustahil kalam Allah ini iaitu bersuara dan berhuruf, kerana kalam Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf, kerana suara dan huruf ini adalah kalam makhluk. Idzil kalam alladhi yakunu bil harufi wal aswati walau balagha ghayatal balaghati wal fasahati wa kana kamalan binisbati ila al hawadis an-naqisah fa huwa binisbati ila al maqamil uluhiyah a'la naqisatun azimah. Maksud dia apa? Iaitu kerana kalam yang mana bersuara dan berhuruf itu iaitu ia merupakan suatu kalam yang sempurna bagi hawadis, bagi kita makhluk, akan tapi bagi Allah SWT nanti dia dianggap sebagai suatu perkara yang kurang justru, atau dianggap menafikan kekamalannya, iaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kalam ini dia akan ada kalam yang bersuara dan huruf ini adalah makhluk, yang mana dia adalah adanya permulaan, adanya pengakhiran, adanya suara tinggi, rendah, adanya aradi. Aradi itu sifat yang baru terjadi. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam Allah ini kalam yang nafsi yang telah kita bahas secara panjang pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Intinya kalam Allah seperti apa, kita tak boleh nak bayangkan. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat bisu, iaitu tidak bercakap, tidak berkalam, maksudnya tidak berfirman. Okey. Lalu wa adadadu sifatil ma'nawiyati wadihatun min hadhihi. Jadi setelah selesai daripada sifat-sifat ma'ani dan sifat mustahil daripada sifat ma'ani, yang 7 tadi, maka wa adadadu sifatil ma'nawiyah, iaitu lawan bagi sifat-sifat ma'nawiyah pula, yang mana dia melazimi sifat-sifat ma'ani, juga wadihatun min hadhihi, menjadi jelas bagi perkara ini. Berarti kalau Allah SWT wajib baginya sifat sami'an, jadi mustahil Allah SWT alla yakuna sami'an. Mustahil, iaitu alla yakuna mustahil juga Allah SWT itu tidak dalam keadaan maha mendengar, tidak dalam keadaan maha melihat, tidak dalam keadaan maha hidup, tidak dalam keadaan maha yang lain-lain. Ini adalah penjelasan ulama tentang sifat-sifat mustahil. Ingat, mustahil ini adalah akal tidak boleh menerima adanya Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat ini. Okey, insyaAllah kita buka Q&A. Sofi, Syafiq, lama sangat, panjang. InsyaAllah ada sedikit berbaki masa. Kita teruskan dengan soalan doktor di WhatsApp konti IKIM 0112900404. Ada sahabat kita dari Ampang namanya Puan Yuri bertanya, adakah berdosa sekiranya pernah terlintas di fikiran saya bahawa Allah yang menciptakan segala sesuatu, namun bagaimana wujudnya Allah? Mohon penjelasan doktor. Yang namanya terlintas dalam hati, ini perkara yang kita tidak boleh nak kontrol kan. Hati ni perkara hati, ibarat dia lah, kalau ada orang
tiba-tiba jatuh cinta. Macam mana Ustaz? Dah jatuh cinta, mana boleh nak urusan hati ni, tak boleh nak kawal. Jadi kalau pertanyaan dia, kalau terlintas macam mana wujudnya Allah, itu tak ada salah. Tak salah. Cuma jangan kalau kita terfikir, Allah ni macam mana ya, zat dia macam mana, bentuk dia macam mana. Kalau dah muncul macam tu, kita istighfar lah. Tak. Allah SWT mukhalafatul lil hawadisi. Dia mesti berbeza dengan sekalian makhluk. Dia kena macam tu. Dalam erti apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita tidak mentasawurkan dan tidak percaya dengan apa yang terlintas daripada di dalam hati kita, di dalam akal fikiran kita. Sebab itu bahasa ulama, kullu ma yatabaddaru fi dhihnil fi dhihnina, segala sesuatu yang terlintas pada anggapan atau sangkaan kita, dhihnina, iaitu fikiran kita, Allah SWT yukhalifuhu. Allah SWT mesti berlawanan dengan perkara tersebut. Mesti bukan berlawanan, mesti mustahil, mesti menyalahi perkara tersebut. Maksud dia mukhalafah ni menyalahi perkara tersebut. Kerana Allah SWT tidak dapat kita bayangkan, bayangkan dalam akal kita dan lain-lain. Itu. InsyaAllah Syafiq. Soalan selanjutnya. Selanjutnya, soalan daripada sahabat kita yang berada di Semanggol, Perak. Jikalau seseorang menyamakan atau membandingkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia umpamanya, justru apakah ia akan menjejas atau merosakkan akidah seseorang itu? Umpamanya berkaitan dengan sifat mati, bisu, pekak sebentar tadi yang Doktor terangkan. Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Ulama menjelaskan pertama sekali membandingkan dengan maksud apa. Kalau membandingkan untuk menafikan, tak ada masalah. Justru mudah. Contoh dia, ini dia panggil kaedah al-aqs ni, tak ada masalah. Jadi kita tahu manusia ini berjasad, berjisim. Allah SWT mustahil berjisim. Contoh dia. Itu jelas tak ada masalah. Tapi kalau fil isbat, kita memanggil, dia panggil dengan konsep ilmu akidah, ilmu kalam, dipanggil dengan qiyasus syahid alal ghaib. Apakah itu qiyasus syahid alal ghaib? Mengkiaskan suatu perkara yang dilihat kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat. Allah SWT kita tak dapat lihat. Ghaib kita panggil. Ghaib dalam erti tak dapat dilihat. Syahid berarti benda yang dapat dilihat. Ini macam mana? Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengharuskannya, ada yang menganggap dia daif lah. Dan ini pendapat yang paling kuat adalah dhaif. Saya bagi contoh. Contoh, Allah ada sifat sama. Kan? Maha mendengar. Apakah dalil Allah SWT ada sifat sama? Kalau orang yang memakai dalil rasional, dia kata, kalau Allah tak maha mendengar, berarti Allah pekak. Kalau Allah pekak, ini adalah cacat bagi Allah. Seperti halnya manusia. Manusia kalau tak dapat mendengar, berarti cacat. Kan? Lalu dia kiaskanlah, kiasus syahid ala ghaib. Kiaskan pada manusia yang kalau tak dapat mendengar, dia cacat. Allah SWT kalau tak mendengar, berarti dia cacat. Ini mustahil, takkan Allah SWT cacat. Kiasus syahid ala ghaib. Betul. Pemakaian dia, hujah dia sound. Kita panggil dalam bahasa Inggeris sound, means kuat. Ada hujah dia. Akan tapi, berarti kalau kita pakai metod yang sama, kiasus syahid ala ghaib, dengan cara yang sama pada sifat yang lain. Manusia ada tangan. Kalau manusia tak ada tangan, berarti cacat. Kan? Cacat ini sifat kekurangan bagi manusia. Berarti kalau Allah SWT tak ada tangan, cacatlah Allah. Takkanlah Allah SWT cacat, dia kurang. Berarti Allah SWT mesti ada tangan. Ini dah bahaya. Tak betul lah. Kerana ini qiyas syahid ala ghaib yang dianggap lemah oleh ulama kerana dia tidak boleh jamak semuanya. Kerana dalam isu ini, memang bagi manusia tidak ada tangan cacat. Tapi bagi Allah SWT, dia kena tengok mabadik dia lagi. Tidak adanya tangan dengan makna jawareh, dengan makna anggota, bukan berarti cacat. Bahkan kalau Allah SWT perlu kepada anggota jawareh, anggota tubuh, justru ini adalah suatu kekurangan bagi Allah SWT. Takkan Allah SWT seperti makhluk yang memiliki anggota. Takkan Allah SWT ingin menciptakan perlu kepada tangan untuk membuat sesuatu. Seperti manusia perlu tangan untuk angkat meja. Berarti Allah SWT memerlukan. La yuhni anka syai'. Kan? Dalam Quran kata, la yuhni anka syai'. Padahal dia tidak mencukupkan sesuatu pun.
Ini jadi hadirin wa hadirat Allah. Sebab itu qiyas syahid ala ghaib ini dianggap lemah oleh majoriti. Justru ulama tahqiq di dalam ahli sunnah wal jamaah. Okey. Masya Allah. Okey doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan ni doktor. Mungkin sedikit doktor kesimpulan dalam tajuk ini doktor. Silakan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini iaitu ini adalah 20 sifat mustahil bagi Allah SWT. Iaitu akal tidak boleh terima adanya Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat yang mustahilat ini. Berarti apa? Tuhan kita maha mendengar, maha melihat, maha hidup, maha berfirman. Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil baginya mati, mustahil baginya pekak, mustahil baginya buta, mustahil baginya bisu. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan pada pembahasan tentang sifat mumkinat. Maka insya-Allah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas bicara kita, penerangan yang penuh dengan manfaat ini. Alhamdulillah. Di petang ini kita bincangkan dengan tajuk ini. InsyaAllah semoga ianya akan membukakan lagi ruang kefahaman kita dalam terus mengukuhkan akidah kita, iman kita, insya-Allah. Baik doktor, terima kasih banyak doktor. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang di hari dan juga waktu yang sama. Buat doktor, jaga diri baik-baik di sana doktor. Jaga kesihatan, insya-Allah. Okey, semoga dapat jumpa. Sama-sama, insya-Allah. Selamat Hari Raya, maaf saya batin kepada semua. Sebelum saya lupa. Masya-Allah, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga para pendengar yang dah pun sama untuk ikuti bicara kita pada petang ini, dan kekalkan pendengaran anda di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu takbir perkeranian Grade N19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajar Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pembantu takbir perkeranian adalah bertanggungjawab membantu Ketua Unit Modal Insan dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pentadbiran pejabat dan sumber manusia. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee.
Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat. Kuala Terengganu 100.2 FM. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intikmati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jika anda dari zon merah atau kontak rapat kepada kes COVID-19, kuarantinkan diri demi orang yang tersayang. Mungkin anda membawa COVID-19 tanpa disedari dan menjangkiti orang lain. Bersama-sama kita menghentikan penularan wabak COVID-19. #kita mesti menang. #kita jaga kita.